Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin ya matin ya matin ya matin. Selamat bertemu kepada ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin muslimat dan anak-anak pelajar semua, agar kita dalam sihat dan afiat. Kita bersama dengan Halame Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benda Baru. Hari ini kita nak bagi maklumat tentang sambungi haid kita, yang mana kita sudah bagi tentang kedatangan haid beberapa kali dah. Maka di kali ini kita nak bagi maklumat tentang jima' di dalam keadaan haid. Bagaimanakah kita jima' di dalam keadaan haid, hukumnya, dan apa yang jadi menegahkan kepada kita supaya kita saat itu dapat mengetahui bersama dan dapat ambil manfaat bersama. Maka di sini yang mana kita sudah mengetahui di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Sadaqallahu maulana al-azim. Ayat ni bagi tahu kepada kita yang mana kita sudah maklum itulah, iaitu yas'alunaka 'anil mahid. Ayat ni bagi tahu kepada kita bahawa turun kepada Nabi kita ayat ni, dia kata yas'alunaka 'anil mahid, akan tanyakan dikau hai Muhammad 'anil mahid, tentang orang yang datang haid. Bagaimanakah orang yang datang haid? Maka Nabi Tuhan suruh Nabi kata qul huwa adza. Mengatalah haid ni ialah suatu yang cela, suatu yang tidak baik, suatu yang hina, suatu yang bukan biasa. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauh olehmu daripada isteri-isteri kamu dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid ni kena jauh daripada isteri-isteri kamu. Sebab itulah apabila datang haid, apabila haid tu datang, maka Nabi pun bagi tahu kepada sahabat dia, bagi tahu kepada isteri-isteri dia. Dia katanya, yang mana Nabi bersabda, dia kata idza aqbalatil haidatu, apabila datang haid itu fada'i as-salata, mu tinggallah semaya. Tinggallah semaya. Jadi apabila kita datang haid, kita tak boleh nak semaya. Apabila kita datang haid, kita tak boleh nak puasa. Jadi kalau kita kacau semaya juga, kita kacau puasa juga, maka hukumnya haram. Haram. Dengan sebab kita datang haid itu haram. Maka di sini, ibu-ibu dan bapa-bapa, kaum muslimin muslimat, adik-adik pelajar, semua, khususnya kita di kalangan wanita, di kalangan perempuan, kita kena tahu sangat. Bagaimanakah hukum dia? Tentang haid di dalam kita saat ni nak sedap-sedap diri kita, kita nak memuaskan nafsu kita, dalam hal kita nak setubuh dengan suami kita. Bagaimanakah dalam keadaan kita tu datang haid? Maka di sini kita nak bagi penjelasan secara sepitah lalu, yang kalaulah kita nak tahu mendalami daripada ni lagi, kita kena rujuk klik kepada kitab-kitab lah. Maka ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sini dia kata haid ni, sebenarnya isteri kamu ni adalah tempat cocok tanam bagi kamu, tempat kamu bersedak-sedak, yang mana ayat terus daripada ayat lepas daripada ayat yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ayat sambungnya nisaukum harthul lakum, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum.
Tu ayat sambung lepas pada tu, nisaukum harthul lakum. Isteri kamu ialah tempat cocok tanam bagi kamu. Nah, tempat cocok tanam bagi kamu, fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi nak cocok, nak tanam pasal mana isteri kamu tu. Nah, cocoklah, tanamlah. Nah, anna syi'tum, bagaimanakah kamu hendak, silakan. Tu dia. Cuma mu kena jaganya, mu kena jaganya dua perkara. Dia kata ai ya'tiha kaifa yasha, maknanya mu nak setubuh dengan isteri kamu hak itu, mu setubuhlah bagaimana kamu hendak. Kalau berkecek bahasa kapur-kapur kita, mu nak ta mana pun ikut mu lah. Mu nak ta mana ikut mu. Malam ya'tiha fi duburiha au fil haid. Selama mana mu tak pergi masuk di dalam pintu belakang, ataupun satu lagi dalam keadaan haid. Jadi keadaan haid pun mu jangan berlaku, di pintu belakang pun mu jangan berlaku. Bila mu boleh jaga dua tu, di sebelah belakang pun mu tak berlaku, dan satu lagi iaitu ketika haid pun mu tak berlaku. Lepas tu mu nak setubuh, mu nak sedap-sedap dengan isteri kamu, silakan. Kaifa yasha, bagaimana mu nak. Ikutlah. Ay ya'tiha kaifa yasha ma lam yakun ya'tiha fi duburiha au fil haid. Tu dia. Maknanya dalam dubur jangan sama sekali. Sebelah depan dalam keadaan haid jangan sama sekali. Dua tempat ni tak boleh. Dua masa, dua tempat orang panggil tak boleh. Kalau sebelah belakang tu orang panggil tepat. Kalau sebelah depan tu orang panggil masa. Masa datang haid jangan sama sekali. Tepat pintu belakang tu jangan sama sekali. Lain daripada tu silakan. Sebab ia kata nisaukum harthul lakum, isteri kamu tempat cocok tanam bagi kamu, fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi buatlah, teruslah, jalanlah. Ke atas isteri kamu tu mu nak cocok tanam pasal mana macam mana, silakan. Silakan. Ayat ni di dalam surah Baqarah ayat 223. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa, kaum muslimin muslimat, adik-adik wanita, supaya kita ni boleh jaga dan boleh beringat agama kita, bagaimanakah perkara-perkara hak ditegah, bagaimanakah boleh buat, bagaimanakah tak boleh buat, kita kena mengetahui mengikut cara-cara yang diajar kepada kita, yang diberi maklumat kepada kita. Maka di sini dia kata jadi masalahnya kita nak setubuh isteri kita, kita nak jima isteri kita dalam keadaan datang haid. Boleh ke tak boleh? Ni hukumnya haram. Haram kita nak jima isteri kita dalam keadaan haid. Lain daripada ketika istihadah, ketika isteri kita darah istihadah, maka ketika tu boleh kita jima. Tetapi hukumnya makruh. Adapun ketika haid ni tak boleh sama sekali, sebab ayat Quran lari, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauh olehmu daripada isteri-isteri kamu ketika dalam keadaannya haid. Maka di sini dalam keadaan haid ni kita tak boleh karu isteri kita. Kita kena jauh, kita kena asing daripada isteri kita. Sebab itulah darah haid dengan darah istihadah tu kita kena tahu sangat-sangat. Kita kena tahu sangat-sangat kata masa haid ni tak boleh kita nak setubuh dengan isteri kita ketika istihadah, boleh tetapi makruh. Jadi di sini kita ni tak pandai nak beza di antara haid dan darah istihadah. Hak tu kita kena menutup kena mengaji suku. Kita kena mengaji suku nak beza di antara haid dengan istihadah. Kalau kita nak tak boleh, masa istihadah tu boleh. Masa istihadah, masa datang darah uzuk darah menyakit ataupun darah fasad tu, masa tu boleh setubuh dengan isteri kita, jima isteri kita. Tetapi hukumnya makruh, kurang molek. Yang molek wisuci habis. Wisuci habis. Tu dia. Tetapi ketika haid, hak tu haram tu. Haram tu. Jadi kita berdasar pada ayat kata fa'tazilun nisaa fil mahid,
jauh olehmu akan isteri-isteri kamu ketika datang haid ni, maknanya nak setubuh tak boleh sama sekali. Haram. Nah, haram di situ. Maka kita tengok, masa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu apabila dia berumah dengan isteri dia, Ibnu Abbas salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat masyhur lah dia ni, nama Abdullah bin Abbas. Dia kanak-kanak, dia budak-budak lagi, alim, dan dia ni banyak ilmu pengetahuan tentang agama ni banyak sangat. Sehingga digelarkan Ibnu Abbas ni Hibrul Ummah. Maknanya dakwah bagi ummah. Dakwah ni dengan makna dakwah kala ni. Dengan sebab dia ni ilmu yang terlalu banyak, lalu tu digelarkan Hibrul Ummah. Jadi dia ni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, manakala dia berumah, isteri dia datang haid. Bila isteri dia datang haid, dia asing diri daripada isteri dia. Asing diri, tak tidur sekali, keluar daripada rumah, dia tidur di lain, tak ada tidur dengan isteri dia. Dia pindah, pisah diri daripada rumah saat itu, tak ada tidur dengan isteri dia. Bila tak tidur dengan isteri dia, maka isteri dia jadi rusing lah, jadi rusing dengan sebab isteri tak ada sekali ni. Maka di situ dapat mengetahui oleh zaujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu kata Ibnu Abbas tak tidur dengan isteri dia. Kih gapo tu? Kihnya isteri dia datang uzur. Datang uzur. Bila datang uzur, dia pun tak tidur dengan isteri dia. Dia tubik daripada rumah, tak duduk sekali lah. Maka di sini dalam matah kita baca ni, dia katakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya'tazilu imra'atahu. Dia asing daripada isterinya, wa hiya haidun. Walhal masa tu isteri dia tu datang haid. Wa ya'zil firashaha an firashihi. Dia tinggal daripada tempat tidur. Jadi dia tinggal tempat tidur isteri dia pun jadi tak ada tidur juga di situ tu. Faqalat lahu Maimunah. Jadi manakala isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, tahu kata Ibnu Abbas buat ke atas isteri dia bergiat-giat, maka dia pun panggil Ibnu Abbas. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada dah, sudah meninggal dunia, maka dia pun, isteri Rasulullah pun panggil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa tu? Katanya Maimunah. Yang panggil tu Maimunah. Salah satu daripada isteri Rasulullah. Ada setengah katanya Hafsah. Itu khilaf. Maka di sini dia kata faqalat lahu Maimunah, zauju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah pun tanya, ya Ibnu Abbas, hey Ibnu Abbas. Dia kata kan? Dia kata, araghibta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Engkau benci ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau tak suka ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Araghibta an sunnati. Sebab raghiba an dengan raghiba fi ni, kalau raghiba fi kita pakai dengan makna suka, pakai dengan makna kasih. Ni raghibaan pakai dengan makna benci, pakai dengan makna tidak suka. Mu tak kena ke, mu tak suka ke, mu benci ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raghibaan. Raghibaan. Kalau raghiba fi tu suka ataupun kasih. Di sini raghibaan. Araghibta an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Adakah engkau benci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau tak kena ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dia. Gapo tu? Benci gapo? Sebab engkau tak tidur dengan isteri engkau. Engkau keluar daripada isteri engkau, engkau asing diri daripada isteri engkau. Apabila isteri datang haid, engkau tubik daripada rumah. Engkau tubik daripada tempat tidur. Tak tidur dengan dia, tak duduk dengan dia, tak sekali sama dengan dia. Sedangkan orang perempuan apabila dia berumah dah, apabila dia berkahwin dah, dia sangat-sangat nak duduk dengan isteri dia, sangat-sangat nak duduk dengan suami dia. Dia nak kepada segala, orang panggil segala
kebaikan daripada suami dia. Sebab itulah nak rakyat kata di sini, mu tak suka ke, mu tak kena ke, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi Ibn Abbas sendiri pun kerana faham daripada ayat. Ayat kata fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaklah kamu asingkan perempuan-perempuan apabila datang haid. Maknanya isteri-isteri kamu apabila datang haid, hendaklah kamu asingkan diri. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Bila dia faham sini, dia pun asing. Bila asing, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah kata Sayyidah Hafsah pun begitulah, Sayyidah Maimunah pun begitulah. Jadi nak rakyat kata Sayyidah Aisyah sendiri pun begitulah. Rasulullah tak pernah asing pun. Sebab ia batu di sini. Nah, Maimunah katakan, fa wallahi laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanamu ma'al mar'ati min nisa'ihi wa hiya haidun. Itu dia. Fa wallahi, maka demi Allah, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yanamu, tidur ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al mar'ati, tidur dengan isteri dia, min nisaihi. Nah, daripada isteri-isteri dia semua ni Rasulullah apabila isteri datang haid itu, ia kata wahiyah haidun wal hal, masa tu datang haid. Isteri dia datang haid, dia tidur sekali, dia duduk sekali, dia makan sekali, dia bersama dengan isteri-isteri dia. Apa kok mana engkau Ibn Abbas, engkau tak tidur dengan isteri engkau, engkau tak duduk dengan isteri engkau asing diri daripada isteri engkau. Apa boleh buat gitu? Sedangkan Rasulullah dengan isteri-isteri dia tak ada asing pun. Dia kata dia faham daripada ayat fa'tazilun nisa fil mahid. Jauh olehmu akan isteri-isteri ketika datang haid. Dia kata tak lehlah jauh di sini. Nah, apa makna jauh di sini? Tak lehlah asing diri, sedangkan Rasulullah masa kami datang haid dia tak ada asing pun. Itu dia. Maka jauh tu pakai makna apa? Di sinilah ulama kata jauh di sini fa'tazilun nisa fil mahid. Mari tengok di sini an-nisa. An-nisa ni ada 3 akwal, ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat, ada 3 arak pendapat. Yang pertama, jauh daripada tubuh dia. Jauh daripada tubuh dia. Sebab apa? Sebab dia sebutnya lafakul. An-nisa lafakul. Orang panggil majaz mursal. Majaz mursal ni sebut kul. Bila sebut kul, maknanya semua tubuh perempuan tu mungkin asing. Jadi Ibn Abbas ambil hak tu. Ambil hak tu. Asing diri daripada semua tubuh perempuan tu. Sebab dia sebut an-nisa. Satu lagi nya, pendapat ulama kata baina sutrah war rukbah. Baina sutrah war rukbah. Apa sutrah? Sutrah dengan maknanya pusat. War rukbah, rukbah ialah lutut. Rukbah di antara pusat dengan lutut. Jadi an-nisa di sini pakai dengan maknanya, muraknya di antara rukbah dan sutrah. Di antara sutrah dan rukbah. Maknanya di antara pusat ke lutut. Mungkin asing daripada pusat dengan lutut dia. Isteri kamu tu. Mu jangan karu situ. Ambil daripada pusat sehingga sampai ke lutut, jangan karu. Itu dia. Fa'tazilun nisa fil mahid. Ketika kedatangan haid tu jangan karu, ambil sekat pusat sehingga sampai ke lutut. Itu dia. Hak ni orang panggil demikian itu. Kerana asar Maimunah radhiyallahu taala anha qalat, ia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah sendiri ia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sabda, dia kata di sini dia kata idza aradta an yubashira imra'atan min nisa'ihi. Idza arada apabila kehendak ia seorang an yubashira imra'atahu, apabila dia nak setubuh dengan isteri, an yubashira imra'atan min nisa'ihi, daripada isteri-isterinya,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila kehendak ia Rasulullah ayyubashira, bahawa dia nak tidur dengan isteri dia. Nah, dia nak tidur dengan isteri dia, ataupun dia nak jimuk isteri dia, nak setubuh isteri dia, imra'atan, akan seorang perempuan, min nisa'ihi, daripada isteri-isterinya, wahia haidun, ketika tu isteri dia haid. Nah, pada masa tu dia datang haid. Walhal masa tu duk datang haid isteri dia tu. Amaraha, dia pun suruh apa tu? Suruh pergi pakai kain, betul tu. Masa nak tidur tu, masa nak tidur tu suruh tutup dengan kain. Nah, kain kain lepas, kain lepas, kain pendek-pendek. Nah, kain bulu ke kain apa ikutlah. Jadi pakai kain. Amaraha fattazarat, maka isteri dia pun pakai tutup, ambil sekat pusat sehingga sampai ke lutut. Maka di situlah fa'tazilun nisa fil mahid, maknanya jauh isteri kamu ketika datang haid tu, maknanya jangan karu betul pusat sehingga sampai ke lutut. Itu dia. Hadis ni muttafaqun alaih. Itu dia. Ni saya orang panggil Maimunah radhiyallahu taala anhu, witahu kepada radhiyallahu taala anha, witahu kepada kita. Itu dia. Maka bahagian yang tiga pula. Nah, bahagian yang tiga iaitu fa'tazilun nisa fil mahid ni. An-nisa ni pakai dengan makna juz. Min itlaqi juz, min itlaqi kul wa iradati juz. Ni kita kata majaz mursal, min itlaqi kul wa iradati juz. Sebut kul dikandaki juzuk. Sebut kul dikandaki juzuk. Sebut an-nisa, fa'tazilun nisa, jauh olehmu akan isteri-isteri kamu. Tapi an-nisa di sini pakai dengan makna juz. Ketika datang haid tu, mu tinggallah satu juzuk. Satu juzuk mana? Di sinilah dia katanya ada disoalkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia katanya malir rajuli, ada seorang mari tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, malir rajuli min imraatihi wa hiya haidun. Apakah perkara yang boleh bagi orang lelaki, bagi orang suami ni terhadap isteri dia ketika isteri dia datang haid? Apakah boleh buat bagi suami? Itu dia, seolah-olah gitulah. Qalat, maka Sayyidah Aisyah pun jawab, lahu kullu syai'. Semua suami han itu, semua bagi suami han itu kullu syai'. Boleh tiap-tiap perkara dalam tubuh perempuan, boleh semua. Illa farjaha, malaikat farat dia satu saja tak boleh. Farat satu saja. Maka farat ni orang panggil juzuk. Juzuk daripada kul, juzuk daripada tubuh perempuan semua. Nah, satu juzuk ya farat. Farat saya tak boleh karu. Lain daripada tu semua boleh. Semua boleh. Maka di sini orang panggil min itlaqi kul wa iradati juz. Sebut an-nisa dikandaki farat. Farat saya tak boleh karu. Nah, tak boleh karu di situ. Maka di sini, jadi kita boleh tahu kata, apabila isteri kita datang haid, apabila isteri kita datang haid, kita nak sedap-sedap dengan dia. Kita nak sedap-sedap dengan dia. Kita kena jaga farat satu saja. Yang lain semua boleh. Yang lain semua boleh. Sebab dia kata, lahu kullu syai' illa farjaha. Baginya, bagi si suami saat itu boleh buat semua. Kecuali farat dia satu saja. Satu riwayat yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in. Isna'u kulla syai'in. Buatlah segala sesuatu. Illa nikah, malaikat nikah. Nikah di sini pakai dengan maknanya jimuk saya. Jimuk saya tak boleh. Hadis ni rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Jadi kita boleh reti kata fa'tazilun nisa fil mahid pakai tiga makna. Jauh semua tubuh perempuan ketika datang haid. Jauh akal tubuh perempuan dengan maknanya
jauh di antara sutrah dan rukbah, jauh di antara pusat dan lutut ketika datang haid. So lagi jauh akan isteri kamu ketika datang haid, iaitu jauh daripada faraj satu saja. Yang lain semua harus nak bersedak-sedak dengan dia. Maka di sini, nah, ayah-ayah dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, khususnya kepada adik-adik wanita, nah, kepada mereka-mereka yang baru berkahwin saat itu, kita nak jimuk isteri kita, kita nak setubuh isteri kita kena beringat ketika datang haid tak boleh sama sekali. Mereka datang darah istihadah, masa tu boleh. Nah, masa tu boleh. Dia mau kata duk berdarah, duk mengalir gitu. Ya, boleh, tetapi makruh lah. Tetapi makruh. Kalau kita nak molek gak, kita kena menyuci. Kena basuh dulu, barulah kita setubuh. Kalau duk buat ketika duk mengalir, ketika duk tubik tu, tu makruh. Kalau darah istihadah, kalau darah haid ni haram. Nah, darah haid ni haram. Sebab apa boleh kata gitu? Sebabnya dalam kaedah kata at-tahrim yatba'ud darar. Gapo hak Tuhan pahare, nah, mengikut akannya mudarat. Mudarat akan turut mari belakang. Kita setubuh ketika duk datang darah tu, kita setubuh ketika duk datang haid tu, mudarat akan turut mari belakang. At-tahrim yatba'uhu darar. Darar dengan maknanya mudarat. Mudarat mari lepas pada tu. Sebab itulah kita kena jaga ketika isteri kita datang haid, kita nak tak leh misalnya, maknanya kita bersedak-sedak dengan kawasan lain. Kita tinggal farak satu saja. Jadi pendapat yang tiga pendapat ni jauh daripada tubuh dia, jauh daripada antara pusat dan lutut, jauh daripada farak itu saja, maka kaum yang asahnya iaitu farak saja. Nah, farak saja. Yang lain daripada ni boleh, harus. Sebab itulah Ibnu Abbas dia pakai yang pertama ni, sabit tu dia pakai asing tubuh lalu dah. Nah, asing tubuh lalu dah. Jadi asar Maimunah saat itu dia sebut kata di antara pusat dan lutut tak boleh karu. Hak tu satu bahagian. Hak so lagi riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha iaitu farak saja ya. Farak saja. Maknanya lain daripada tu harus bagi mereka yang ada isteri yang nak sedak-sedak dengan dia, nak setubuh dengan dia boleh. Boleh. Sebab itulah di sini dalam ayat Quran kata nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri kamu ialah tempat sedak-sedak bagi kamu. Nah, tempat pocok tanah bagi kamu. Mu nak pocok, mu nak menanam, mu nak gapo, lah. Tu anna syi'tum. Bagaimana kamu nak sedak-sedak, lah gilah. Kecek mudah-mudah supaya bahasa kita kapung-kapung mu nak tahu mana ikut mu. Tu dia. Tapi mu kena jaga dua je. Dua dengan makna mana? Dengan makna mu jangan jimuk di pintu belakang. Nah, jangan jimuk di pintu belakang. Dan kamu lagi jangan jimuk di pintu depan ketika datang haid. Ketika datang haid. Itu dia. Yang mana Nabi royak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar dengan Nabi ni kalau kita kira tok tua dia ya. Nabi ni menantu. Tapi Nabi royak kepada Sayyidina Umar sebab dia ni masih duk gagah lagi dan dia muda pada Nabi lagi. Sayyidina Umar ni. Walaupun jadi tok tua Nabi pun. Nabi kata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi qala sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aqbil wa adbir. Aqbil wa adbir. Wattaqid dubura wal haidah. Itu dia. Hadis ni akhrajahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis ni dikatakan hadis sahih juga, iaitu riwayat daripada Imam Ahmad dan Tirmizi. Nabi kata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, aqbil wa adbir. Aqbil dengan maknanya depan. Mendepankanlah, maknanya memasukkanlah ke kubur. Sebelah lek kubur ni sebelah depan. Wa adbir. Dan belakang pun tak ada gapo juga. Adbir ni belakang pun tak ada gapo juga. Maknanya mundur lek depan pun boleh. Depan sama depan. Mundur lek belakang pun boleh. Mu duduk belakang, isteri mu duduk depan. Boleh. Depan sama depan pun boleh. Itu dia. Belakang di sini bukan dengan maknanya pintu belakang. Kita duduk belakang. Kita duduk belakang gini, tetapi kena pakai pintu depan pun tu lah juga. Kalau nak duduk belakang pun boleh.
Ni suami, ni isteri. Suami hidup lek belakang. Nah, hidup lek belakang isteri. Boleh. Nah, asalnya depan sama depan. Depan sama depan. Suami, isteri. Depan sama depan. Boleh. Nah, orang panggil akbil. Wa adbir. Adbir ni isteri kamu duduk depan, mu duduk belakang. Tu dia. Sungguh pun duduk belakang, bukan pitu belakang. Pitu tu kena pitu depan apa tu lah. Depan pun pitu depan, belakang pun pitu depan. Takut kan pasal hadis ni, duduk belakang, maknanya boleh makan kat belakang. Tu. Boleh makan kat belakang ni, duduk lek belakang dia, tapi pitu depan apa tu lah juga. Kena masuk ke pitu depan juga. Jangan masuk pitu belakang. Itu dia. Sebab itulah nak wipah di sini, aqbil wa adbir. Wattaqid dubura wal haidah. Tapi mu kena takut jangan buh di pitu di lubang dubur ke ataupun pitu belakang. Mu jangan buh di pitu belakang wal haidah. Dan mu jangan buh pitu depan ketika datang haid. Ketika datang haid. Di sini nak ayat kata, nah, hadis ni kita kena faham juga. Kena faham juga. Bukan maknanya kita turut betul-betul gini, kita baca gini. Akbil dengan maknanya kubul. Adbir dengan maknanya dubur. Maknanya, tak ada apa di sini. Tak. Duk lek belakang tetapi pitu depan. Faham deh? Terima kasih lah. Jadi astagfirullahalazim. Sebab ya kita nak royak jelas di sini. Sebab benda ni benda sulit. Ya benda ni benda sulit. Bila sulit tu hukum ni jauh sangat orang kita. Nah, nak boleh tahu sebab kita nak tanya, kadang-kadang kita malu nak tanya, benda ni benda sulit. Nah, benda ni benda keji, orang panggil benda keji. Orang warak-warak ya nak royak susah ni, nak royak susah. Nah, apa kita nak royak pasal ketik-ketik, nak royak pasal sulit-sulit tu ya susah. Sebab itulah kita kena royak wizahir supaya ibu-ibu dan bapa-bapa dan adik-adik pelajar boleh tahu bersama, boleh ambil manfaat bersama. Ya, maka kita nak wipah lagi di sini. Bagaimanakah kalau kita ni? Nah, bagaimanakah kalau kita jeruh? Kalau jeruh ketika istihadah tak apa. Nah, ataupun kita ni tu sekelai buat masa istihadah, masa darah istihadah iaitu darah penyakit ataupun darah fasad. Itu tak apa. Kita nak tak boleh lagi. Darah istihadah tak ada. Kita berlaku ketika darah istihadah tak ada apa. Nah, tetapi makruh. Walaupun tak basuh darah sekalipun, tak ada apa. Cuma makruh. Kalau kita basuh, tak apa. Itu habis makruh. Basuh darah habis makruh. Sebab kita nak bina, kita nak jaga kaedah kata, at-tahrim, ya tab'ahu darar. Haram ni, ikut akan benda haram, iaitu benda mudarat. Kalau kita pergi buat juga, akan mudarat klik kepada diri kita. Itu dia. Sebab kaedah fiqhiyah, dia kata gitu. At-tahrim, ya tab'ahu darar. Ikut akannya oleh darar. Ada ni tak ada sebut hu, ya tab'ud darar. Iaitu tahrim ni ikut akan tahrim ni darar. Tu iaitu mudarat. Mudarat turut belakang. Kita takut tu. Bila kita takut tu, walaupun isteri kita datang darah istihadah, suruh dia basuh dulu. Basuh, lepas tu kita tidur. Kita tidur dengan dia. Sedap-sedap dengan dia. Tu ketika darah istihadah ataupun darah fasad, itu darah nyakit. Darah nyakit, darah illah orang panggil. Kalau darah haid, tak boleh sama sekali. Tak boleh sama sekali. Kalau tak boleh pun, orang panggil kena jaga farak satu saja. Jaga farak. Jaga farak. Itu dia. Lepas tu fardu kata. Fardu kata. Demoning ni baru berumah tangga, baru berkahwin. Lepas tu, nak tak boleh. Dalam keadaan haid tu. Dalam keadaan haid ni, nak tak boleh. Sebab orang panggil di sini, kita sudah mengetahui di sini, dalam ayat yang kita duk baca ni, ayat di akhir-akhir sikit dia kata, fa'tazilun nisa'a fil mahid, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Wala yaqrabuhunna hatta yathurna. Itu dia. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Ayat ni. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauh olehmu akan isteri-isteri kamu ketika datang haid. Wala taqrabuhunna, janganlah hampir kamu akan mereka itu. Mu jangan hampirkan mereka itu. Jadi la di sini orang panggil la lin nahyi dengan makna tegah. Mu jangan hampirkan mereka itu
hatta yadhurna. Mu jangan hampirkan mereka itu dalam keadaan haid, mereka itu duduk atas haid, maknanya mu kena jaga mereka, maknanya jaga farat mereka. Kita pakai pendapat yang ketiga tu, jagakanlah farat mereka hatta yadhurna, sehingga suci mereka itu. Sehingga suci. Sehingga suci di sini itu dua dalam mazhab kita Syafi'i dan dalam mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i, suci di sini yadhurna, suci pada istilah, pada syarak, suci pada syarak. Maknanya isteri kita habis dah haid hari ni. Nah, habis dah haid hari ni. Bila dia habis haid hari ni, nah, kita suruh mandi. Dia mandi. Mandi mengangkat hadas haid. Nah, menyuci kemaluan apa sudah siap, mandi. Mandi mengangkat hadas haid. Lepas pada tu, barulah kita boleh setubuh. Tu mazhab Syafi'i, menyuci tu suci pada syarak, pada istilah, pada syarak. Itu dia. Lain daripada mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah suci di sini, suci pada lughah. Suci pada lughah dengan maknanya basuh farat cukup. Ada tu. Apabila darah tu berhenti, suci pada lughah maknanya basuh cukup. Hak untuk nak royak kata suci tu, tapi nak buat ibadat kena nyuci pada syarak patulah juga. Tu hak tu mazhab Abu Hanifah dengan maknanya, maknanya mereka hak gaduh-gaduh sangat tu, dia taklid mazhab Abu Hanifah. Air tak ada lagi, tak ada tayamum lagi misalnya, maka dia suci pada lughah. Tetapi kita tak ada nak niknam hak tu, kita tak ada nak royak lah hak tu, kita nak jaga keberkatan ni, nak jaga kebaikan agama ni, kita menyucilah pada syarak. Kita menyucilah pada syarak, kita ambil akwal yang kuat, iaitu mazhab kita menyuci pada syarak. Pas nak menyuci ni, kita dimandi mengangkat hadas haid dulu, lepas pada tu barulah kita boleh jemur. Barulah kita boleh jemur. Kalau kita tak mengangkat hadas haid, tak boleh lah. Dalam mazhab kita. Itulah. Tu supaya kita boleh tahu bersama. Lepas tu sekiranya, ibu-ibu dan ayah-ayah dan juga adik-adik wanita yang sedang mengikuti ni, sekiranya kita pergi juruluh juga. Pergi juruluh masa dah datang haid. Kerananya kita boleh tengok di hari ni ramai orang berkahwin. Berkahwin saat itu, lebih-lebih lagi HP dengan puasa ni, siang hari tak ada boleh buat. Sebelah malam uzur misalnya. Lepas tu nak tak boleh misal, pergi berlaku, pergi juruluh juga. Bila juruluh juga di sini, juruluh dalam keadaan haid ataupun juruluh dalam keadaan habis haid dah tetapi tak ada mandi lagi. Dalam mazhab kita Syafi'i khususnya. Jadi satu riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini dia kata, innal ladzi ya'ti zaujatahu wa hiya haidun. Sesungguhnya mereka yang setubuh akan isterinya, wa hiya haidun, walhal isteri dia masa tu datang haid, ya tasaddaqa bidinar. Dia saat itu kena sedekah 1 dinar. Sebagai kifarat. Kifarat bayar harga dia hak itu pergi setubuh masa duduk atas haid. Itu dia. Masalah harai tu dia harai, dia pergi minta ampun atau maka dia kena buat baik, kena buat kebajikan pula. Hak ni orang panggil amalan sunat ni, amalan sunat. Sebab lebih-lebih lagi kita dalam juluh, orang panggil kita juluh dalam keadaan harai. Kita minta ampun atau lepas tu disunatkan kita sedekah pula. Sebab moga-moga dengan kita buat amalan sedekah ni Tuhan apung dosa kita. Apung dosa kita. Gapo dia kata? Innal ladzi ya'ti zaujatahu wa hiya haidun. Sesungguhnya mereka yang setubuh akan isterinya wa hiya haidun, padahal masa tu masa isteri dia tu haid. Datang haid. Ya tasaddaqa bidinar. Dia kena sedekah sedinar. Kena sedekah sedinar ni hukum apa? Hukum dia sunat. Sunat ni sebab kita nak dabar, kita minta ampun dengan Tuhan, kita nak wih Tuhan mudah terima, nak wih Tuhan saat itu mudah kabul doa kita. Supaya Tuhan hapus dosa, dengan sebab kita tu tak boleh nak situ, kita minta ampun dengan Tuhan, kita mari buat amalan sedekah ni pula.
Amalan sedekah ni sebagai kifarat kita ni orang panggil setubuh dalam dalam keadaan isteri kita dah haid. Tetapi bukan hukum wajib bayar sedinar ni. Ya tasaddaqah bi dinar au bi nisfi dinar ataupun setengah dinar. Maka ulama mari ambil mari ambil bahasa masalah bayar sedinar ni bila, bayar setengah dinar ni bila. Jadi ulama mari ambil ijtihadnya, sedinar ni bayar ketika duk datang haid tu, tengah-tengah duk datang. Pas setengah dinar haid tu habis dah, tapi tak ada mandi lagi, tak ada menyuci secara syarat lagi. Sebab dalam ayat kata hatta yathurna wala taqrabuhunna hatta yathurna. Mu jangan hampirkan mereka itu, maknanya mu jangan setubuh mereka itu hatta yathurna, sehingga dia suci dulu. Pas suci ni suci ke apa? Suci pada syarat. Suci kena mandi dulu dalam mazhab kita, kena mandi dulu pada syarat, kena niat dulu. Tiba-tiba air tak ada masa tu, kita nak tak boleh dah, dia berhenti dah. Maka kita pun tuh juga. Bila kita tuh juga, membayar setengah dinar. Bayar setengah dinar. Minta ampun dengan Tuhan, bayar setengah dinar. Kalau dalam keadaan duduk atas haid tu, bayar sedinar. Lepas tu berapa sedinar dan setengah dinar tu? Ini kena ngaji hal lain pula. Sedinar tu banyak mana? Setengah dinar tu banyak mana? Sedinar ni gini. Kita kena mayuti hal zakat. Kena mayuti hal zakat sikit. Zakat sekarang, berapa nisab dia? Sebab syarat nak keluar zakat, ia ada dua syarat. Syarat keluar zakat ni, ada dua syarat. Syarat yang pertama cukup hol, siapa hol. Yang kedua siapa nisab. Itu dia, siapa nisab. Siapa nisab, jumlah duit tu kena banyak mana, baru wajib keluar zakat. Hol ni maknanya setahun sekali. Satu likungnya tu dia panggil hol. Cukup setahun, 12 bulan. 12 bulan. Lepas tu nisab, duit tu kena banyak mana. Duit tu hak wajib kita kena keluar zakat dalam Islam ni kena 20 dinar. 20 dinar baru wajib kita keluar zakat. 20 dinar ni 20 dinar ni Iraqi. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita ni, masa dia duduk di negeri Iraq, dia panggil kaul qadim. Kaul qadim. Ketika dia musafir, ketika dia hijrah duduk di Mesir, dia panggil kaul jadid. Kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim ni ketika duduk di Iraq ni, dia mari ambil faham daripada hadis Nabi sebut kata 20 dinar, maka masa tu dinar tu 20 dinar tu banyak mana. Orang hak masa tu mari masa kita ni pihak majlis, pihak cula raja menteri, pihak tokoh-tokoh agama, barisan depan itu terdiri daripada puak-puak fuqaha semua tu. Bawa tubiknya dia kata kita pandai dengan masa dulu, kita kiyah dengan masa kita sekarang ni kena mah 85 gram. 85 gram mah sekarang. Sama dengan 20 dinar zaman dulu. Sama dengan 20 dinar masa Nabi, sekarang 85 gram. Maka 85 gram ni, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, benda ni dia duduk dalam bahasa bab zakat. Dalam bahasa bab zakat. Zakat amwal kita kena reti hak ni. Jadi emas ni 85 gram. Tali tekak sorak hak kita duk pakai sekuk tu hak tu 12 gram. 12 gram. Bila 12 gram, kita ambil 85 saat ni tu marihan 12. Marihan 12. 85 gram marihan 12. Bila kita marihan 12 dia tubik 5.59. 5.59. Maknanya 5 kuk cuk 59 tu nisab. Tu nisab zakat. Maka nisab zakat di hari ni kita nak tahu kata harga emas berapa. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Harga emas dalam tahun ni, dalam tahun 2024 ni, 2,500 567 sekarang. 2,567. Dan lagi pula kalau tahun Masihi ni 2024. 2024. Hak kita ni 1445 deh. Tahun ni. Emas harga dia sekut 35,000. 35,000. 35,000 ni kita kena pergi pukul dengan, kita kena pergi kun dengan 5.59. 5.59. Kita pergi kun dengan hak tu. Bahawa kita pergi kun dengan hak tu, tubik 195,100
195,950 kop. 100. Nah, 100 ni 195,950 kop. Tu harga nisab sekarang. Nisab sekarang sebab harga emas 35 sekarang, 35,000. 35,000 ni. Nah, kita pergi kun dengan 5.59. Tu 5.59 hak kata 85 gram tu. 85 gram. Baru kita pergi kun dengan hak tu, ya tubiknya 195,950 kop. Tu dia. Kita pergi ambil hak tu pula. 195,950 kop tu kita pergi han dengan 20 dinar. Pergi han dengan hak tu. Tubiknya 9,782 kop sama. Tu dia. 9,782 kop sama. Hak ni kalaulah kita jimuk isteri kita ketika datang haid tengah-tengah dah datang tu. Nah, wajib ke atas kita minta ampun dengan Tuhan. Lepas tu sunat ke atas kita bayar. Nah, bayar sedekah kepada pakai miskin ni sedina. Sedina tu berapa? Sedina jamil dulu. Sekarang 9,782 kop sama. Itu dia. Hak tu, nah hak sedina. Nabi kata au binisfi dinar ataupun setengah dinar. Hadis ni Hasanahus Suyuti. Jadi Imam Suyuti kata hadis ni hadis hasan. Maknanya kalau kita buat molek, kita jeluh dah kan. Bukan jeluh dak lah tu orang panggil kita sekelain buat kan. Sekelain buat. Kita minta ampun dengan Tuhan, lepas tu kita bayar sedina kepada pakai miskin. Berapa sedina? 9,782 kop sama. Itu dia. Kalau hak setengah dinar ni, misalnya isteri kita habis dah. Lepas tu tak ada mani lagi. Tak ada mani lagi. Tu kena bayar setengah dinar. Kena bayar tu atas jalan sunat dah. Berapa tu setengah dinar? 4,891 kop 25 seteh. 25 seteh. Tu jadi, nah lebih baik kita hak ni tu minta ampun dengan Tuhan dengan sebab kita ni berlaku dah. Lepas tu kita cari duit sikit, kita buat sedekah. Sebagai kifarat di atas kita hak ni tu jimuk dalam keadaan haid. Tu dia. Maka sekadar tu saja. Nah, ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat yang mana kita sedang mengikuti, kita buatlah kebajikan dakwah agama, kita sebar dengan share kita. Sebar dengan share kita, sebab sebar dengan share ni salah satu daripada dakwah agama kita supaya mereka tak tahu tu boleh tahu bersama. Maka sekadar itulah wallahu taala alam. Sekiranya kecek jadi kasar ataupun tidak baik, tidak molek, perkara ni harap pun dah maaf lah kerana niat kita ni kita nak sebar perkara-perkara hak jarang sangat. Anak-anak muda-mudi kita mengetahui, lalu itulah kita nak sebar tahu, terpaksa lah kena kecek perkara hak keji-keji. Wallahu ta'ala alam. Harap pun dah maaf lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.